سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13. Muka surat 13 baris yang ke-16 daripada atas. Muka surat 13 baris yang ke-16 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, tabligh. Ketiga daripada 4 sifat Rasul yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Artinya, erti tabligh menyampaikan. Ketiga daripada 4 sifat yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsil. Tabligh artinya, erti tabligh menyampaikan. Tapi erti ni panjang ni. Tabligh artinya menyampaikan, tapi terjemahan dia panjang. Artinya, erti tabligh menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia akan barang kepada makhluk. Panjang. Menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia akan barang kepada makhluk. Jadi panjang tabligh. Dia kalau terjemah panjang, dia hak Arab pun panjang jugalah. Tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Tu dah setengah kitab dia gitulah. Tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Artinya, menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu segala rasul dengan menyampaikan dia akan barang lil khalqi kepada makhluk. Itu dalam sebuah kitab seumpama itulah. Ini hanya tabligh, tapi terjemah jadi panjang. Ini sekarang bicara sifat rasul. Adapun bicara sifat nabi, 2, sidik dan amanah. Sebab Nabi tidak menyampaikan. Apabila kita tidak berpegang Nabi menyampaikan, maka kita tidak wajib berpegang Nabi fatanah. Dia gitu. Sekarang 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Masyhur kita. Itu sifat Rasul. Sifat Nabi, sidik dan amanah yang wajib kita berpegang. Sifat Rasul, sifat Nabi ni honing atas jalan tafsil, atas jalan terperinci. Macam dahululah bicara sifat Allah 13 ataupun 20, itu atas jalan tafsil, atas jalan terperinci.
Satu laginya yang wajib kita berpegang adalah atas jalan ijmal. Atas jalan ijmal, atas jalan ringkas ataupun kasar, ataupun kalau guru terjemah dia kata borong. Pandai borong. Cara kasar lah borong. Tafsir tu wali rucik tau. Dah borong lawan dia rucik. Itu ijma tu borong. Kita ijma ni kasar ke ringkas ke. Jadi hak sifat Allah 13 ke 20, sekarang bicara sifat Rasul 4, sifat Nabi 2, itu atas jalan tafsil. Satu-satu tu kena perinci. Tapi sebelum tu wajib mengetahui dan berpegang atas jalan ijmal. Kita balik bersifat Allah atas jalan ijmal, wajib kita berpegang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya, maha suci daripada segala sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya. Itu secara ijmal sifat Allah. Sifat Nabi dan Rasul dua-dua. Dia Nabi, satunya Rasul. Tiap-tiap Nabi tidak semestinya dia angkat pangkat Rasul. Kalau Rasul Nabi lah. Sebab Rasul 313 orang, dia asalnya adalah seorang Nabi. Nabi kesemua sekalinya 124,000 orang. Seketi dua laksa 4,000. Nah, ni ayat kitab lama. Seketi, bukan sekati. Sekati itu tahir. Tahu tak kati dengan tahir? Tahu dah kita dah. Kati dengan tahir, kaki dengan inci. Tahu? Kati dengan tahir, tahir 16 tau. Kaki dengan inci, inci 12 tau. Iya ke tak? Tahir bukan 16. Sekati 16 tahir. Sekaki 12 inci. Tu doa. Takut tukar je. Sekati 16 tahir. Sekaki 12 inci. Tanya budak-budak baru. Tahu ke tak? Kati dengan tahir. Tahir nama orang. Tu tahir R. Ini tahir L. Tu tahir. Tahir tu. Tu tahir. Tahir kita tahir. Dia tahir. Kita tahir. R. Ini L. Bukan sekati, seketi. Seketi 100,000. Dua laksa 20,000. Kemudian 4,000. Itu Nabi 124,000 orang. Daripada 124,000 orang itulah dia angkat pangkat Rasul 313 orang. Jadi hak Rasul Nabi lah. Hak Nabi tak artinya Rasul. Nabi ni dia tidak menyampaikan. Rasul menyampaikan. Itu beza dia. Rasul menyampaikan. Jadi Nabi Rasul sama. Kita wajib berpegang Nabi Rasul pilihan Allah bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Gitu ya. Kamal Bashari dia panggil. Sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Nabi sama, Rasul sama, adalah hamba Allah. Manusia biasa, bukan Tuhan. Tapi manusia pilihan Allah. Manusia pilihan Allah. Wa imma hanya Nabi sahaja, bukan diangkat pangkat Rasul. Lebih tinggi daripada martabat Jibril Mikail laginya. Jibril Mikail, hak Nabi saja bukan Rasul ni, lebih tinggi pangkat daripada Jibril Mikail. Ya, dia hak paling lebihnya Nabi SAW lah. Kemudian Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS. Ingat 5 tu kan? Ulul azmi tu lah 5 tu. Ada 5. Itu turutan. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima Nabi Nuh AS. Lepas tu lagi baki 20. Hak nama tercatat di dalam Al-Quran hak 25 tu.
Jadi 5 ada dah. Lagi baki 20. 20 tu tak boleh buat nombor. Nombor 6, nombor 7, nombor 25 tak boleh buat nombor. Lebih kurang. Habis Rasul 25 ni turun pada Rasul hak 313. Habis Rasul 313 turun pada Nabi-Nabi. Habis Nabi-Nabi baru turun pada Jibril, Mikail, Israfil, Israel, gitu. Maknanya walaupun Nabi bukan Rasul, lebih tinggi di sisi Allah nak banding dengan Jibril, Mikail sekalipun. Maknanya walaupun Nabi, ianya pilihan Allah. Jadi apabila Nabi dan Rasul pilihan Allah, pastilah bersifat dengan sifat sempurna di bawah seorang manusia. Itu ya. Itu secara ringkas. Barulah secara tafsil. Hak Rasul 4 sifat, hak Nabi 2 sifat. Hak Nabi sidik dan amanah. Tabligh, Nabi tidak menyampaikan. Bila Nabi tidak menyampaikan, maka tidak wajib berpegang secara tafsil Nabi fatanah. Tapi Nabi fatanah ni wajib pegang cara ijmal. Sebab ni secara tafsil, sidik, amanah. Nabi, Rasul tambah lagi tabligh dan fatanah. Nabi tabligh tidak ada, fatanah tak wajib kita berpegang. Tapi kita wajib berpegang secara ringkas. Nabi bersifat dengan sifat sempurna, termasuk fatanah. Bodoh ni sifat kurang. Bodoh, Nabi manusia biasa pun kalau bodoh sekali, bodoh, dia bodoh dah. B-U-D-U je, tak ada H tau. Orang sekarang je B-O-D-U, bodoh. Gitu. Itu Terengganu kau, bodoh. Dia bodoh ada H. Jadi manusia biasa pun kalau jenis bodoh, senang sebut gitulah. Jenis bodoh ni orang tak ambil kira dah. Manusia biasa. Ni Nabi, pilihan Allah, takkanlah bodoh. Dah tadi kata wajib berpegang sidik dengan amanah je, fatanah tak wajib berpegang, berarti berpegang Nabi bodoh. Dah. Cuma kita sebut ni secara tafsil, secara terperinci, pegang 2 je lah. Nabi sidik benar, Nabi amanah berjuru. Nabi tidak menyampaikan, maka tidak wajib berpegang Nabi fatanah. Tapi secara ijma kita berpegang Nabi pilihan Allah, bersifat dengan sifat sempurna di sebuah sifat manusia, termasuk sifat sidik. Tapi tak payah perici lah. Tak payah perici. Hak perici masuk fatanah, sifat Rasul. Itu pun perici termasuk fatanah sifat Rasul, bukan semua kitab. Contoh kitab Hidayatus Sibyan, saya baca pagi Khamis di Masjid Besar. Contohnya Hidayatus Salikin, saya baca di Masjid Bukit Payung hari Sabtu pukul 9 pagi. Hidayatus Sibyan, Hidayatus Salikin, sifat Rasul 3 je. Sidik, amanah, tabligh. Fatanah tidak didatangkan. Itu bukan bicara sifat Nabi tu, itu bicara sifat Rasul. Tak didatangkan fatanah. Kalau kita tak biasa kok, apa kitab ni? Tak ada satu sifat ni, sidik, amanah, tabligh. Fatanah letak di mana? Dia fatanah sudah masuk di bawah tabligh. Bila Rasul menyampaikan, yang nak menyampaikan pasti cerdik. Sebab Rasul diutuskan kepada kaum yang sesak lama dah. Contohnya kaum yang sesak lama, puak kafir Quraisy jahiliyah lah. Puak kafir Quraisy yang dipanggil puak jahiliyah, puak yang jahil sangat-sangat. Sebab apa? Sebab terputus daripada Rasul selepas dia wafat Nabi Ismail salam tu ratus-ratus tahun. Ia tak sama dengan di sebelah Palestin. Hak di sebelah Nabi Isa AS tu. Di sebelah Palestin, sebelah Nabi Isa AS. Hak di Mekah ni sebelah Nabi Ismail AS. Jadi hak di Palestin tu silih berganti.
Nabi Rasul di kalangan Bani Israel. Di Mekah ni bukan kata Rasul, Nabi pun tak ada. Ada ni. Di Pulau Palestin tu Rasul lagi, Nabi lagi. Sebab tu dia sebelah Palestin pada masa tu dia bertamadun. Adapun sebelah Mekah ni jahiliyah. Jahiliyah. Jahiliyah dak jahiliyahnya dibunuh anak perempuan. Memang Kiang tengok tak ada lah. Ada. Sampai puak mana-mana pun bunuh anak perempuan. Dah kalau bunuh anak perempuan kau, lepas tu pupuhlah generasi. Bunuh anak perempuan, habislah generasi. Tinggal lelaki belaka, tak beranak lah jawapan dia. Tu mana? Dah bunuh anak perempuan. Maknanya bodoh dah lalu lah jahiliyah. Bodoh dah lalu. Sebab apa? Sebab jauh dengan Rasul yang terakhirnya Nabi Ismail AS. Jadi Nabi SAW diutuskan kepada kaum yang seumpama ni. Mestilah yang menyampaikan tu fotono. Sebab itulah dia foto tidak bicara. Sebab cukup berpegang Rasul menyampaikan pasti fotono. Jadi 3 sidik, amanah, tabligh. Fotono duduk mana? Fotono duduk dalam tabligh. Dia gitu. Jadi apabila kita berpegang sifat Rasulnya sidik, sifat Nabinya sidik dan amanah saja, fotonoh tabligh kita tak berpegang, maka saya peganglah fotonoh tu. Sebab fotonoh dia bersangkut paut dengan tabligh. Mana ni? Ini antara sifat Rasul yang kita bicara sekarang dengan sifat Nabi secara tafsil. Jadi waktu pun kena faham juga tu. Beza antara yang kita bicara 4 sifat. Sifat Rasul. Kalau bicara sifat Nabi, 2 sifat. Sidik dan amanah. Jadi ketiga tabligh. Artinya tabligh menyampaikan barang yang mana wahyu yang disuruhkan mereka itu segala Rasul. Dengan menyampaikan dia akan barang kepada makhluk, kepada ummah. Menyampaikan barang ni wahyu yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia kepada makhluk. Jadi di sini faham tak di ayat dia ni? Menyampaikan barang yang disuruh mereka itu menyampaikan. Menyampaikan barang, menyampaikan wahyu yang disuruh mereka itu menyampaikan. Jadi kalau faham ayat ni, wahyu kepada Rasul melalui malaikat Jibril, ada yang disuruh menyampaikan, ada yang tidak disuruh menyampaikan lah. Sebab apa? Sebab dia ada kait di sini. Menyampaikan barang, yakni wahyu yang disuruhkan mereka itu menyampaikan. Maknanya ada wahyu daripada Jibril AS kepada Rasul yang tidak disuruhkan mereka itu menyampai. Sebab sekarang ni bukan itlaq. Mana itlaq macam mana? Tabligh menyampaikan sekalian wahyu. Habis Dan ni menyampaikan sekalian barang yang diwahyukan kepada Rasul. Habis. Sekarang ni tak ni menyampaikan barang mana wahyu yang disuruhkan mereka itu menyampaikan. Yang disuruh menyampai. Oh, kalau gitu ada jugalah wahyu yang tidak disuruh menyampai. Kalau faham dia ayat ni, itulah. Ada. Bukan kata menyampaikan sekalian wahyu kepada makhluk. Tu ada apa Dan sekarang ni menyampaikan barang yang wahyu yang disuruhkan mereka itu segala Rasul, dan menyampaikan dia akan barang yang akan wahyu kepada makhluk. Barang yang wahyu yang disuruh mereka itu menyampai sahaja. Maknanya bukan sekalian wahyu daripada Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasul ni, bukan semuanya disuruh menyampaikan. Faham situ. Maka dia pun huruf depan. Maka adalah barang yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala rasul itu
3 bahagi. Ada 3. Maka adalah barang yang diwahyu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segala rasul. Ni rasul ni bukan nabi dah ni. Segala rasul itu 3 bahagi yang Allah Taala wahyukan melalui malaikat Jibril alaihi salam. Jadi ada 3 bahagi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala kepada segala rasul. Mana 3 bahagi? 1 bahagi, 3 bahagi, titik situ. Jangan 3 bahagi 1. 3 bahagi 1 dari mana pula? 3 bahagi 1. 3 bahagi 1. 3 tau. 3 bahagi 1. 3 lah. Dah macam 3 kali 1 tau. 3 bahagi 1 dengan 3 kali 1 sama je tau. Tadi jawab 3 bahagi 1 berat ha. 3 bahagi 1 boleh berapa? Boleh 3 lah. 3 kali 1 3 kau. Takut salah bukti. 3 bahagi 1 bahagi 3 bahagi titik situ. Mana 3 bahagi ni? 1 bahagi, mana 1 bahagian dari 3 bahagian menyuruh Allah Ta'ala, menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, akan segala rasul dengan ketiadaan menyampaikan dia akan barang kepada makhluk. Ini bahagian pertama ni. Allah Ta'ala wahyukan pada Rasul melalui malaikat Jibril. Tetapi dengan ketiadaan menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan ketiadaan menyampaikan wahyu ni kepada makhluk. Ni wahyu khusus untuk Rasul. Allah Ta'ala tidak menyuruh menyampaikan, maka tiada harus bagi mereka itu. Tiada harus bagi mereka itu menyampaikan dia akan wahyu. Maka tiada harus ni, tiada harus pada akal. Dan juga tiada harus pada syarak. Tiada harus pada akal dan tiada harus pada syarak. Tiada harus pada akal macam mana? Wahyu ni diwahyukan pada Rasul, tapi Allah Ta'ala tidak suruh Rasul menyampaikan. Maka tidak harus pada akal Rasul menyampaikan. Sebab apa? Kalau Rasul menyampaikan jadi khianah. Khianah tiada harus tu mustahil. Mustahil. Allah Ta'ala wahyukan pada Rasul. Allah tidak suruh Rasul menyampaikan. Ada ni. Ini wahyu khusus untuk segala Rasul. Tiba-tiba Rasul menyampaikan. Tidak harus pada akal. Mustahil pada akal. Dan tidak harus pada syarak. Sebab apa? Khianah gitu. Dari mana? Mustahil pada akal Rasul menyampaikan. Sebab apa? Khianah. Khianah sifat yang mustahil bagi Rasul. Khianah tidak harus pada syarak. Jadi wahyu bahagian pertama ni hanya untuk Rasul sahaja. Rasul tidak menyampaikan kepada makhluk, kepada umat. Apakah wahyu bahagian pertama ni? Yang hanya diwahyukan kepada Rasul. Rasul tidak disuruh menyampaikan, maka pastilah Rasul tidak menyampaikan. Apakah wahyu yang diwahyukan kepada Rasul secara khusus yang tidak disuruh sampai kepada umat? Apa perkara tu? Apa wahyu tu? Contoh dia. Contoh. Satu contoh dah apa dah? Apa contoh? Wahyu yang diwahyukan kepada Rasul yang Allah Ta'ala tidak suruh Rasul menyampaikan.
Maka tidak harus Rasul menyampaikan. Kalau Rasul menyampaikan jadi khianat. Apakah wahyu yang Rasul tidak disuruh menyampaikan? Yang pasti Rasul tidak menyampaikan. Apa dia? Oh, ni soalan mana? Apa regular ke apa? Soalan semua-semua tu lah. Apa? Dan kalau bicara bahagian pertama ni memang soalan ni. Apa? Soalan regular ke apa? Regular. Soalan hak mesti kena soal. Apakah wahyu yang mana diwahyukan kepada Rasul tidak disuruhkan menyampaikan, yang pasti Rasul ni tidak menyampaikan. Apa wahyu tu? Ni soalan regular ni. Apa dia? Nanti kalau cerita kan, hak tu lah. Dah ambuh gitu. Apa dia? Pagi ni tak lapar lagi ni. Tak rasa apa lagi. Nak rasa tidak menyampaikan. Nak datangkan contoh macam mana sebab Rasul tidak menyampaikan. Tak tahulah. Dan Rasul tidak menyampaikan. Apakah wahyu yang Rasul tidak menyampaikan? Apa dia? Dan Rasul tidak menyampaikan. Apa dia apanya? Tak tahulah. Sebab Rasul tidak menyampaikan. Bagaimana? Yang kita tahunya hak Rasul sampaikan. Kita tahulah. Hak Rasul sampaikan tu dalam hadis-hadis tu. Hak Rasul sampaikan. Itu memang kita tahu. Tapi sekarang ni hak ni Rasul tidak menyampaikan. Jadi nak tahunya macam mana? Tak tahulah. Tak tahu. Sebab Rasul tidak menyampaikan, cuma digamuk, orang panggil dia agak. Dia agak ada setengah-setengah ulama berkaitan dengan bilakah sebenarnya masa berlakunya kiamat. Itu pun dijangka, diagak oleh ulama. Sebab Rasul Nabi SAW dia boleh cerita alamat. Bila dia boleh cerita alamat, mana boleh ditahulah maknanya kiamat tu bila. Sebab alamat Rasul tahu. Dan memang kata setengah ulama, pada masa Jibril AS tanya Nabi tu, mata sa'ah, bilakah kiamat, Nabi pun jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak adalah yang ditanya daripadanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Maknanya yang ditanya Rasul tak tahu, yang bertanya Jibril sama-sama tak tahu. Jadi sekarang kata memang masa tu Nabi tak tahu, tetapi Nabi diwahyukan kemudian bilakah berlaku kiamat. Berarti Nabi tahu bilakah berlaku kiamat, tetapi tidak disuruh sampaikan kepada umat. Ni tu kata setengah-setengah ulama lah. Betul pada masa Jibril tanya tu Nabi tak tahu. Tapi Nabi diwahyukan kemudian bilakah berlakunya kiamat. Sebab Nabi Rasul ni kan orang yang istimewa di sisi Allah. Adalah satu-satu perkara yang hanya untuk pengetahuan Rasul. Di antaranya bilakah berlaku kiamat. Dia persoalan mata sa'ah ni pernah di antara Jibril AS dengan Nabi Isa AS. Cuma antara Jibril AS dengan Nabi Isa AS dia ditukar. Hak Jibril AS dengan Nabi SAW, Jibril yang tanya mata sa'ah, maka bilakah kiamat? Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Adapun hak Nabi Isa AS dia bertukar. Yang bertanya mata sa'ah Nabi Isa AS. Yang menjawab mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il, Jibril yang jawab. Ditukar gitu ya. Sekarang satunya mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Jawapan dia mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tidak adalah yang ditanya daripadanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang ditanya Jibril dengan Nabi SAW, yang ditanya Nabi. Hak Nabi Isa
yang ditanya Jibril, yang bertanya Nabi Isa. Dia tukar ni. Ni. Dia panggil bertukar apa lagi? Panggil tukar apa? Tukar watau. Jadi beza di situ. Mana Nabi Isa pernah tanya Jibril AS, mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Hak Nabi SAW, Jibril yang tanya, mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Jadi setengah orang katakan pada masa itu Nabi belum diwahyukan bilakah berlaku kiamat, tapi Nabi diwahyukan kemudian. Nabi mengetahui bilakah kiamat, tetapi tidak disuruh Nabi menyampaikan. Maka tiada harus bagi Rasul menyampaikan dia. Itu wahyu yang pertama. Dan satu bahagian dari 3 bahagian wahyu, memberi pilih Allah Ta'ala. Memberi pilih Allah Ta'ala. Memberi pilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memberi pilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memberi pilih akan mereka itu, akan segala Rasul padanya, pada satu bahagi ni. Maka harus bagi mereka itu menyampaikan dia dan ketiada menyampaikannya. Jadi bahagian kedua ni diwahyukan kepada Rasul, kemudian Rasul diberi pilih nak menyampaikan kepada setengah sahabat. Kalau Nabi tak menyampaikan, maka Nabi tidak menyampaikan kepada setengah sahabat yang lain. Itu bahagian yang kedua. Tinggi bahagian ketiga. Dan satu bahagi, hak ni hak bicara sifat tabligh ni. Dan satu bahagi, mana bahagian yang ketiga ni, menyuruh Allah Ta'ala, ni menyuruh oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, akan segala Rasul, dengan menyampai wahyu atau menyampai satu bahagian ketiga ni, maka telah menyampai mereka itu, mereka Rasul, akan dia kepada makhluk, dan tiada menyembunyi mereka itu daripadanya akan sesuatu pun. Ni hak bahagian ketiga. Hak ni hak sifat Rasul, menyampaikan akan barang, akan wahyu, dan yang disuruh mereka itu menyampaikan kepada makhluk. Hak ni Nabi Rasul sampaikan sekalian. Tiada satu pun yang Rasul tidak menyampaikan. Rasul tidak sembunyi daripadanya akan sesuatu pun. Ni Rasul sampaikan sekalian. Bahagian yang ketiga. Bahagian pertama diwahyu kepada Rasul, khas untuk Rasul, tidak dibenarkan menyampaikan. Bahagian yang kedua, Rasul diberi pilih. Rasul diberi pilih sama ada nak menyampaikan ataupun tidak menyampaikan. Bahagian yang ketiga, wahyu yang diwahyu kepada Rasul, dan Rasul diperintahkan supaya menyampaikan. Jadi bahagian pertama, itu Rasul tidak menyampaikan. Bahagian yang kedua, hak ni Rasul diberi pilih. Maka hak bahagian kedua ni lah pembicaraan panjang dalam kitab lah. Bahagian kedua ni, wahyu apa yang Rasul diberi pilih. Wahyu apa yang Rasul diberi pilih. Ini pergi kepada, kata setengah ulama, kena kepada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam. Yang Nabi wahyukan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Nabi sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang Nabi tidak sampai kepada sahabat yang lain, yang Nabi sampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang Nabi tidak sampaikan kepada yang lain. Pergi kepada hak pembicaraan tasawuf yang tinggi-tinggi, tasawuf yang dalam-dalam. Sehingga kan kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau aku menyampaikan kepada kamu semua perkara yang disampaikan oleh Rasul kepada aku, nescaya kamu akan pancung tengkok aku, kerana kamu akan kata aku ni sudah lain dah. Contohnya lah, maknanya ada perkara yang
Rasul Nabi SAW sampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang hanya setakat Abu Hurairah yang mana tidak disampaikan oleh sahabat yang lain. Ini kata setengah-setengah ulama lah. Sebagaimana yang diajar oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada Husain radhiyallahu anhu sampaikan pada Zainul Abidin, yang mana kata Zainul Abidin, kata cucu Sayyidina Hasan karramallahu wajhah ni, kalau aku cerita semua yang aku dengar daripada datuk aku Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nescaya kamu akan menghalalkan darah aku kerana kamu sangka aku keluar daripada Islam. Ini ada yang mana wahyu yang sampai kepada Nabi SAW, Nabi diberi pilih nak sampaikan pada setengah sahabat, tidak disampaikan pada setengah sahabat yang lain, sebab sahabat ni sendiri ada darajah yang tidak sama. Sahabat ni secara umum darajah yang paling tinggi, tetapi sesama sahabat pula tak sama. Seorang-seorang pun tak sama. Antara Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, hak tiga ni tak sama. Yang lebih sekali adalah Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Lepas tu ada lagi 6 sahabah yang wajib syurga, tak sama kedudukan. Sahabah yang terbabit dengan perang Badar tak sama kedudukan dengan sahabah yang tidak terbabit dengan perang Badar. Sahabah yang terbabit dengan perjanjian Hudaibiyah tak sama dengan sahabah yang tidak terbabit dengan perjanjian Hudaibiyah. Sahabah yang terbabit dengan peperangan Uhud tak sama dengan sahabah yang tidak terbabit dengan peperangan Uhud. Jadi sahabah dengan sahabah ni pun tak sama dah kedudukan. Jadi ada wahyu yang mana Nabi SAW sampaikan kepada sahabah yang tidak disampaikan kepada sahabah yang lain. Ini kata setengah-setengah ulama, kena kepada ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi. Samalah pada masa kita. Pada masa kita pun sama telah lah. Kalau guru tu guru mursyid yang guru yang sebenar, yang dipanggil guru mursyid, dia nak sampaikan ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi ni, dia tak akan sampaikan share rata-rata, bukan. Ada ni. Share rata-rata bukan. Sehingga setengah-setengah tu guru yang mengajar ilmu hakikah ni, dia tidak membenarkan murid dia rakam. Bukan rakam FB, rakam suara pun mereka tidak benarkan. Mereka tak benarkan. Kenapa? Sebab pembicaraannya tinggi-tinggi, dalam, halus. Yang mana untuk memahami ni perlu, untuk memahami ilmu ni perlu kepada keberkatan. Jadi keberkatan adalah dalam majlis ilmu. Adapun di luar daripada majlis ilmu, keberkatannya sudah tidak sama. Ada barakah lah, ada kebaikan agama belaka. Walaupun yang mengikuti pengajian melalui live FB, adalah barakah dia. Barakah ni khairul ilahi, kebaikan yang bangsa ketuhanan, kebaikan yang bangsa agama, barakah lah tu. Tapi tak akan sama dengan berada dalam halaqah ilmu yang dinaungi oleh para malaikat. Jadi berkaitan ilmu-ilmu yang tasawuf hakikah ni, untuk memahami tu kena halus molek, kena berada dalam majlis ilmu yang penuh dengan barakah. Jadi rakaman tu sudah terkeluar daripada majlis ilmu, maka tidak dibenarkan. Cermatnya setengah tu guru. Ada pun setengah-setengah tu di lain. Ada ni. Di lain pemahaman dia. Dan kadang dia ajar ilmu tasawuf hakikah ni, syariat pada ain pun tak lepas. Itu bukan guru yang sebenar. Itu bukan guru yang mursyid. Jangan kamu gantung kalung ke tengkok babi. Itu dalam kitab Hikam Syarah Taqku Pulau Manis. Jangan kamu gantung kalung ke tengkok babi. Kalung ni diumpamakan dengan perumpamaan bagi tasawuf hakikah. Tengkok babi ni diumpamakan kepada orang yang tak belajar fardu ain. Ada ni. Tengkok babi ni orang tak belajar fardu ain lah, orang jahil fardu ain.
Jangan kamu gantungkan kalung di tengkok babi. Fadhu Ain tak mengaji, dia ajar ilmu tasawuf hakikat. Ini bukan guru yang sebenar. Ada ni. Bukan guru yang mursyid. Tapi ada juga, kita baca tasawuf hakikat tinggi-tinggi pun, kita hurah rendah-rendah. Kenapa pula ilmu tinggi-tinggi hurah rendah-rendah? Ilmu tinggi-tinggi, hurah tinggi-tinggi. Nak hurah tinggi-tinggi, tak padan dengan pelajar. Yang kamu ambil tinggi-tinggi, kenapa? Ke mana? Taklah. Ilmu tinggi-tinggi, tepat tinggi-tinggi. Ambil benda ni, kalau sekolah dipanggil buku juga ke? Teks sebut. Orang universiti, dia ambil buku dia. Kalau menengah, ambil buku dia. Kalau rendah, ambil buku dia. Saya ambil buku universiti pun, saya ajar ke budak kalau rendah, pada label kalau rendah, ambil buku kalau rendah lah. Ni. Ni saya ingat lagi. Almarhum Tok Guru Haji Abdul Rahman Wakaf Baru, alim dari ilmu tasawuf haqiqah, tahun 70-an, 80-an, 90-an, masyhur di Kelantan. Wakaf Baru Tumpak. Di satu peringatan. Itu atas masing-masing lah. Kalau nak terima, diterima. Tambah dia punya pesan. Orang yang baca kitab tasawuf haqiqah, uraian yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam, mengikut kehendak tuan kitab. Tuan kitabnya Matan Hikam Ibn Athaillah Sakandari. Syarah dia, tuan yang mensyarah adalah Tauku Pulau Manih Hikam Jawi. Disyarah dengan huraian tinggi-tinggi. Tiba-tiba yang membaca tidak mengikut kehendak kitab. Kehendak pengarang kitab dia hurah hak rendah-rendah syariat. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Kenapa kita ambil kitab tasawuf haqiqah orang yang tinggi-tinggi mengikut kehendak tuan kitab, tapi kita hurah tidak ikut kehendak tuan kitab, kita hurah rendah-rendah. Kita akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Sebab kita hurah rendah-rendah lah, sebab saya pun tak padang kalau hurah tinggi-tinggi. Yang belajar pula tak padang nak terima. Kalau begitu, kenapa ambil tinggi-tinggi hak syariat Fadhu Ain ada kan? Itu macam mana? Lepas tu ada pula masuk dalam TV lah apa semua. Tajuk dia tasawuf harian. Tasawuf harian hikam ni. Tasawuf harian. Ada ni. Apa semua ni? Apa sebenarnya yang dibaca kitab hikam dalam TV tasawuf harian? Lepas tu hurah ikut syariat. Lepas tu hurah ikut sifat 20. Kata apa benda pula ni? Kitab hikam dalam TV hurah hak tauhid syariat ni. Ada ni. Kenapa dia ambil hak tasawuf hakikat seumpama tu masuk dalam TV? Lepas tu hurah pula hurah rendah-rendah. Hurah ikut syariat. Apa tujuan ambil kitab tinggi kau nak hurah rendah-rendah? Ni kena cermat pula ni. Pada ni. Orang ambil ni tu dalam TV dia mengajar. Kena tepat dah. Dia pun nak kira balik. Ini hak pesanan almarhum Tok Guru Haji Rahman Wakaf Baru. Dia peringat dah. Siapa-siapa yang baca kitab hikam syarahan Tauku Pulau Manih, dia tak hurah mengikut kehendak Tauku Pulau Manih, tasawuf yang tinggi-tinggi dihurah ikut rendah-rendah tu, akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Sebab tidak ikut kehendak tuan kitab. Kena hurah betul-betul ikut kehendak tuan kitab, tasawuf yang tinggi-tinggi dan dalam. Lepas itu barulah turun balik syariat dia kena begini. Cerita syariat, tapi hurah hakikat dulu. Lepas tu barulah cerita kita makam syariat ni hurah dia kena duduk gini, dia turun balik. Tapi kena ikut kehendak kitab dulu. Barulah balik kepada hak makam syariatnya macam mana. Dia ambil kitab tasawuf hakikat. Lepas tu kenapa ustaz dia ambil tasawuf hakikat tu? Tak apa, saya baca tasawuf hakikat pun saya hurah hak syariat ada dia. Kalau nak hurah syariat, ambil Penawati, ambil Minhajul Abidin, ambil Datus Salikin. Yang nak ambil kitab hikam, kenapa nak hurah rendah? Kenapa? Ni. Sebab glamour nama. Ni kena ciumat lah. Kena ciumat. Bukan, dia ada dok tasawuf syariat kan. Biar lumak, biar halusi penawar bagi hati. Minhajul Abidin. Hak tu pun ilmu satu. Amal batin macam mana? Amal batin.
Hak dalam kitab pernah bagi hati tu, hak sifat-sifat yang mahmudah tu wajib sema dalam hati kita. Sifat-sifat mazmumah tu haram dosa besar kalau bersifat dengan sifat mazmumah tu. Wajib kena bersihkan daripada hati. Hak ni hak wajib belaka ni. Masuk bulan Ramadan, amal sunat zahir, rajin, tuan tarawih, baca Quran, alhamdulillah. Tapi taat batin macam mana? Taubah macam mana? Zuhud macam mana? Syukur sabar macam mana? Ikhlas macam mana? Tak ada hak ni, tak ada lah hak amal zahir sunat-sunat tu. Macam mana rajin amal sunat, tarawih, tadarus, tapi hati riak, ujub, takabur, hasad, kasih akan dunia, kasih akan kemegahan, bakhil. Itu macam mana? Amal sunat rajin zahir, tapi hati mengekali dosa besar. Tuan terima? Dapat rahmat bulan Ramadan, dapat barakah bulan Ramadan, dapat keampunan bulan Ramadan, dapat kecelakaan. Dia gitu. Hak ni hak dalam kitab mana bagi hati. Nak kena lumak ilmu amal. Tapi kalau mengajar kitab pernah bagi hati ni, standard dia rendah lah. Memanglah rendah sebab fardu ain. Fardu ain memang standard dia rendah. Tasawuf tinggi-tinggi dia pun standard dia tinggi. Orang mengajar pun standard dia tinggi. Orang yang mendengar pun tupang tinggi lah. Tupang tinggi gitu je lah. Kan? Lepas tu saya sampai sekarang belum nak mula baca lagi kitab Hikam Syarah Tok Kepulauan ni. Sebab nak baca nak buat macam mana? Nak baca tak apalah di masjid tak apa. Sebab orang yang istiqamah. Hak FB macam nak buat kena buat FB secara terhad ke, kena gitu, tak boleh buat ramai-ramai. Pilih dalam FB ni, FB hak mana hak istiqamah ikut kelas fardu ain apa semua, balah kita buat. Boleh tak FB boleh buat khas tau ke tak boleh? Tak boleh. Masa FB je dia akan jadi terbuka tu. Artinya duk terhalang lagi letak cerita letak macam mana. Tambahan pula sekarang ni banyak pengajaran daripada tasawuf hakikah yang terpesong, bukan hak sebenar. Bukan tasawuf tu salah, bukan. Tapi yang bawa tu yang salah. Kadang-kadang yang bawa tu bukan berguru mursyid, tasawuf hakikahnya salah pemahaman. Kadang-kadang bab syariat tauhid pun tak lepas. Jadi hak ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi ni kita ajar pada setengah-setengah, tidak pada setengah. Sebab tu setengah pondok dia baca kitab tasawuf hakikah kepada pelajar-pelajar lama. Ustaz-ustaz hak duk ngaji lama. Hak baru-baru ni hari ni ngaji kau ni. Dia ngaji untuk orang lama-lama. Pada ni. Sebab dalam kitab Hikam Syarah Tok Kepulauan ni pun datangkan peringatan, jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya, maka anayai kamu akan dia. Jangan kamu datangkan hikmah jamak di hikam. Kalau hikmah futuhat daripada Allah yang Tuhan buka kepada mereka yang sampai maqam aulia. Jangan kamu datangkan hikmah ni lain daripada ahlinya, yang lain daripada ahli. Syariat fardu ain pun tak tetap, amal pun tak tetap, maka anayai kamu akan dia anayai punah dia. Dia rasa macam dia makan tinggi dah, walah syariat pun tak kemah. Pada ni tu gua biasa buat perumpamaan, memanglah sup tu sedap, tapi jangan wui ke budak-budak baru, budak kecil ngangalah kawan tu. Perumpamaan gitulah, sup sedap sedap. Ni ada cucu baru ni, sayang cucu baru tu, dikesuak ke cucu tu. Ngangalah cucu tu, punahlah dia. Dan jangan kamu tegahkan akan dia, bagi ahlinya maka anaknya kamu akan dia. Kalau yang nak belajar tu patut padang, jangan pula tegah, anayai akan dia, sebab dia tak akan dapat peningkatan ilmu. Dia gitulah pulaknya. Nak letak macam mana.
Hak kata masuk dalam TV, tak kira lah di Malaysia ke di negara luar ke, kita tak kira tu. Kita tak kira tu. Sebab kalau nak bicara kitab hikam, bicara mengikut disiplin kitab hikam. Bicara tasawuf, hak tinggi-tinggi, hak ala-halu. Barulah turun balik syariat, kena duduk gini. Tak apalah. Hura gendah-gendah je. Hura gendah-gendah. Ambil kitab tasawuf fardu ain. Ada gitu je. Allah Minhajul Abidin pun Minhajul Abidin pun hok ngaji pondok pun kadang-kadang sekat jalan je mengajar. Lepas tu kita ambil kitab lain lah. Apa? Tak larat nak ajar tak. Yang mengajar tu tak lepas. Hok ngaji pondok dah Minhajul Abidin. Hok ngaji pondok sekarang ni Minhajul Abidin diambil orang Rumi. Dia tak mengaji pun, dia mengajar kitab Minhajul Abidin. Lepas tu huraian dia orang apa? Ke laut. Ke laut, faham tak? Ke laut. Dah dia tak belajar. Kita menduga. Penduga tanya, ustaz mengajar apa? Saya mengajar Minhajul Abidin. Sedap dia jawab. Penduga pun beri Minhajul Abidin terjemah Syekh Daud. Pak Jawi. Beri ke hak ni, hak dia kata dia mengajar ni, beri, tak boleh nak baca. Tak nak baca. Lepas tu dia pening. Saya baca Minhaj mana? Dia ambil Minhaj Rumi. Dia tak pernah belajar pun kitab Minhaj. Dia baca Minhaj Rumi. Bila wi hak Syekh Daud Jawi, tak boleh nak baca. Saya pun kena gitu kok. Diwi Minhaj hak Jawi, Syekh Daud. Dia saya baca lah. Hurah, kita pening dah masa tu. Macam nak main ni. Muka sekat 10 je. Waktu saya baca di Masjid Putih tempat tu. Tempat yang sama. Dia saya baca. Lepas tu dia saya hurah. Kata ni nak main ke apa? Kita arak ada depan lah. Lepas tu ada hak duduk sebelah. Dah kita arak lah. Dah ayuh kita arak dah ayuh. Kita arak dah ayuh. Kita ambil kita arak lah. Kita gomoh. Bukannya pandai. Tapi boleh gomoh lah. Tengok siapa tak pandai. Kita arak lagi baca. Dia suruh baca kitab Minhaj. Saya baca serik. Takkan baca gitu hurah dia kata. Jadi saya pun bela. Jadi dia nak main apa sebenarnya? Ni. Pada ni. Ada seorang pensyarah, doktor, profesor yang sudah pencing. Masih lagi dipanggil untuk temuduga. Untuk tauliah. Pergilah. Pensyarah ni disuruh baca Fatihah. Disuruh tu ni baca Fatihah. Terasa hatilah pensyarah ni. Allah. Dia merendahkan anak, disuruh baca Fatihah. Tak ada ni. Orang tua yang sudah pencing. Yang bertanya tu muda daripada dia. Dia pensyarah mesti doktor. Takkan nak suruh baca Fatihah. Bukan panggil merendahkan. Ini problem dia. Saya pun disuruh baca Fatihah juga. Tak apalah, saya ni dah tua sangat. Dah tua sangat lah, tua. Tapi apa syah ni pecing. Dah pun dah pecing 60 kata lah pecing ni. Suruh baca Fatihah. Terasa hatilah orang tua ni. Mana apa? Tak menghormati. Nak panggil lah. Mari kita menduga. Lepas tu sembang sudah lah. Ambil syarat je. Dan ni suruh baca Fatihah. Mana perasaan kita orang tua? Sedap dia kata baca Minhaj. Beri kitab Minhaj Syekh Daud. Tak dia nak baca. Dia goreng cara dia je. Dia mengajar dia pada isu-isu semasa. Minhaj pun tak boleh nak baca Ada ni Minhaj. Penuh hati naik pada Minhaj. Atas hakikah yang tinggi-tinggi itu letak tempat molek lah. Yang mengajar tu betul-betul mursyid. Berguru kulit ke kulit. Bukannya membaca sendiri. Yang nak belajar tu pula yang fardu ain beres ilmu dan amal. Bukan ilmu dan amal. Ada ni. Jadi kena pilih. Contohnya bicara bab wahyu ni. Ada wahyu yang Nabi diberi pilih. Untuk menyampai pada setengah sahabat, tidak pada setengah sahabat. Ada wahyu yang khas untuk Nabi sahaja, maka tidak disampaikan.
Yang disuruh menyampaikan pada sekalian, kalau kita orang mengajar juga ilmu syariat, tu kena sapa sungguh. Sapa semua. Fardu ain tauhid kena ajar, fardu ain fiqh kena ajar, fardu ain tasawuf kena ajar. Jangan sembunyikan. Kena ajar betul-betul. Kita ajar tauhid orang tak minat, tempat tu minat fiqh. Saya ajar fiqh. Lepas tu tauhid ajar ke tak? Tak. Sebab apa orang tak minat? Bagi apa ni? Sembunyi ilmu. Sembunyi ilmu lah. Dia nak mengajar yang orang minat. Kita nak mengajar fiqh ni tauhid depan, fiqh yang kedua, tasawuf yang ketiga. Itu baru betul menyampaikan ilmu. Tapi ajar tauhid orang lari tak minat. Tu dia dengan Allah Ta'ala tu, kita tak boleh. Tambah pula sekarang ni banyak kitab fiqh yang ada tauhid di hadapan. Kita surah Imam ni, Faridah tauhid, Muniyatul Musalli fiqh. Kita boleh ambil kitab fiqh yang ada tauhid di hadapan. Wisyah ada tauhid di hadapan. Hidayatus Sibyan ada tauhid di hadapan. Matai Badrin ada tauhid di hadapan. Gitu sekurang-kurangnya. Tapi ada memang dia tak baca tauhid. Dia kata orang tak minat. Lepas tu orang minat fiqh. Dia nak orang minat. Dia nak orang suka ke dia. Betul ke penyampaian ilmu agama seumpama tu? Hak ni nak kena susun molek ni. Yang mana orang yang digunakan ilmu kena amanah molek dengan ilmu. Kena amanah molek. Orang minat ke tak minat, hafadhu ain kena utamakan. Itu menjadi kewajipan. Yang belajar berkewajipan atas diri dia, yang mengajar lagi besar kewajipan, dia akan dipertanggungjawabkan di mahsyar. Yang belajar ada 7 adab, yang mengajar ada 17 adab dalam kitab Sirrus Sadikin. Yang belajar 7 adab je. Yang mengajar 17 adab. Ingat baik. Tapi lelah lah kalau gitu kok. Kalau 7 adab, bagi yang ramai lah orang belajar ramai kan. Bagilah 7 adab. Kalau 17 adab guru, kena atas orang naik kan tu. Kalau 7 adab orang belajar, bagi orang ramai. 17 ni dah lah banyak, kena atas orang. Gitulah. Ada ni. Orang mengajarlah hak paling besar tanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Jangan nak ajar mengikut minat orang, ajar mengikut hukum. Ilmu mana kalau ilmu yang pertama? Hak menjadi kewajipan. Kita buat bandingan hak macam hak wahyu tadilah. Hak wahyu khas lah. Ada orang yang mengajar ilmu tu memang tidak boleh disampaikan. Jangan sampaikan. Wahyu yang Rasul dipilih. Kita pun sama, ilmu yang kita kena pilih nak ajar di mana. Wahyu yang ketiganya diperintahkan menyampai. Maka Rasul akan sampai sekalian. Mereka yang diamanahkan ilmu, dia kena ilmu pun sama. Dia kena sampai molek semua sekali. Susun molek. Kena atur molek, kena susun molek. Kena sentiasa beri peringatan. Kalau tidak, orang belajar takkan faham ilmu ni. Sampai satu peringkat, boleh kuliah duha, mengajar sifat 20, bulan Ramadan, pelajar minta tangguh untuk tadarus Al-Quran. Abang apa? Tak makul dia panggil. Kalau kita tak masuk akal. Padahal tak makul, tak masuk akal. Yang kuliah ni, kuliah duha pukul 9, tauhid sifat 20. Fardu ain hak nombor 1. Masuklah Ramadan, nak ditangguhkan sebulan. Sebab puak muslimat ni pakat nak tadarus pukul 9. Kata tak kena barang ni. Yang mengajar kena tegah lah. Tak kena barang ni. Nak tadarus daripada subuh sampai pukul 9 boleh. Habis kelas pukul 10. 10 sampai pukul 12 boleh. Apa masalahnya? Bukan nak masak pun, masak lepas zuhur bukan? Lepas zuhur ke lepas so. Kau ke 10 masak dah. Ngetakat ke poli. Kalau jual pukul 3 dia jual lagi. Mana boleh nak tangguhkan kuliah fardu ain sifat 20. Mana tak masuk akal. Mana yang mengajar kena tegah, beri pemahaman molek. Hak ni fardu ain tak boleh hentikan. Kalau kita tegah-tegah kau tak suka, tak boleh gitu. Sebab apa? Sebab kita semua sama je. Mahsyar belaka. Yang belajar mahsyar, yang mengajar mahsyar. Sama-sama mahsyar.
Sama-sama akan dipersoalkan. Kalau kita kira kepada orang suka ke tak suka, tak boleh begitu. Suka tak suka, itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang suka pun ujian, orang tak suka pun ujian. Orang suka pun ujian, takut jadi kembang hati. Orang tak suka pun ujian, takut orang tak suka dia kata macam-macam. Ujian juga, ujian belaka. Sebab kita hidup atas dunia yang penuh dengan ujian. Jadi hak kena sampaikan sekalian, tak boleh sembunyi. Jangan ikut kehendak orang. Dia kena amanah dengan ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni bandingkan dengan hak 3 bahagi wahyu daripada Allah kepada segala rasul. Dan mustahil lawannya, lawan tabligh, iaitu menyembunyikan barang yang tersebut itu. Wallahu a'lam.